Thank you Fawaz. Masyrik. Masyrik ada ke tak? Biasa dia menjawab je. Tak menjawab lah pula. Ada kot cikgu. Okay, Amalia ada? Dah masuk dah? Macam tak jawab. Dah. Tak ada lagi. Okay, Haras. Okay, Haras senang je fungsi. So, F5. Macam mana ni? Nak buat macam mana ni? F5. Fx berapa? Cikgu. Tak ada juga Haras? Tak, kita dah jawabkan soalan ni. Dah ke? Belum kot. Sebab saya tak conteng pun lagi. Belum. Saya skip hari tu. Belum kan? Sebelah 12 saya skip, lepas tu terus pergi 13. Okay. Okay. So, Dia jawab. dua soalan. Okay, Dia so jawab. Fx, Haras? Haras maybe mic dia tak boleh. Oh, mic dia tak boleh. Okay, saya jawab je lah senang. X tambah 7. Betul tak? Kan? Kalau X tambah 7, songsangkan dia semula lah. Dapat X tambah 7. So, F5 sama dengan 5 tambah 7, 12. Ini boleh kalau kita F songsang X sama dengan Y. Jadi kalau kita nak dapatkan tu, kita songsangkan dia balik Maksudnya, let Y equal to X tolak 7 ataupun awak let X lah. Let X equal to Y. Dah keliru lah pula kan. Okay, kita buat je let Y equal to let Y biasa buat let Y kan. Tolak 7, so Y tambah 7 sama dengan X. So fungsi X sama dengan X tambah 7 Okay, GFX. So GFX, ni soalan D GFX kita adalah X tambah 7. Lepas tu kalau misal kata ini X tambah 7, yang ini pun X tambah 7, yang ini pun X tambah 7 Okay, jadi X tambah 7 kuasa 2 tambah 9, X tambah 7 tolak 25. Okay, so X squared tambah 14X tambah 49, 9X tambah 63 tolak 25. Okay. X squared 14 tambah 9 23 X 49 tambah 63 tolak 25 87. Okay. Soalan nombor 12. Haras tak ada Okay, Adib. Okay, Adib. Rajah 5 menunjukkan graf bagi dua fungsi kuadratik, okay, Gx dengan Hx. Kedua-dua graf itu menyilang paksi X pada asalan O dan 8 kosong. Okay, jadi ini O kosong lepas tu dengan 8 kat sini Okay, lepas tu diberi Gx. Adik fokus diberi Gx sama dengan 8x tolak x squared. Okay, so ini Gx 8x tolak x squared. Tentukan koordinat titik pusingan bagi Gx. Okey, jadi soalan nak titik pusingan. Maksud soalan nak titik. Okey, Adik. Macam nak dapatkan titik tu?
Jadi hello, ada orang tak? Ada. Adik pada tak tahu. Mak panggil pula dah. Adik pula. Adik ni kan. Okay. Haras lah. Mak dah tak panggil kan Haras? Ni. Macam mana nak tentukan ni titik pusingan dia? Cikgu Kita Aras tentukan. kata dia tak ada Okay Haras. Kau type jawapan kau sekarang. Apa titik tengah dia? Macam mana nak buat titik tengah tu? Motor data sikit now tak dapat nak join. Tunggu kan. 416. Okey, macam mana dapat 416? Kita mula-mula kita ambil titik dia kan. 4 ni kat sini. Okey, maksudnya kita tambah 8 tambah 0 bahagi 2 untuk titik tengah. Okey, lepas tu yang ni pula macam nak dapat? Macam nak dapatkan 16 tu? Kita dapat 4. Okay, kita gantikan 4 tu dalam X dalam persamaan ni. Okay, so ini kita tahu Gx sama dengan 8X tolak X squared. So kita tahu X kita 4. So 8, 4 tolak 4 squared Jadi 8 kali 4 tolak 4 squared. 16 Jadi titik pusingan dia adalah 416. Okay, diberi bahawa nilai maksimum bagi Hx adalah 2 kali nilai maksimum bagi Gx. Okay, 2 kali nilai maksimum bagi Gx. Maksudnya, mana? 16 kali 2 lah. 32. Maksudnya maksimum kat sini 32 Okay. So macam mana tu? Kalau nak masukkan dalam ni, ini adalah, ingat tak? Ini. Yang ini maksud dia paksi simetri kan? Paksi simetri X sama dengan negatif B Okay, yang ini pula adalah nilai maksimum. Nilai minimum. Okay, nilai maksimum. Okay, C. Jadi kalau kita gabungkan kedua-dua ni, kita dapat titik pusingan dia kan? Titik pusingan dia adalah negatif B, C. Okay, jadi kalaulah kita tahu ini adalah titik ini adalah berapa ni? 4, 32. Maksudnya fungsi Hx ni apa? A kita tak tahu lagi. Tapi kita tahu X sama dengan 4 kan? Maksudnya X tolak 4 squared. Betul ini? Tahu Tahu tak semua? Tahu kan? Okay, lepas tu C. Tambah 32. Kalau misalnya kata kita ada titik C ni, kita akan letak je kat dalam ni C tu.
Lepas tu negatif B ni kita kena tukar simbol masuk dalam tukar simbol. Okay, macam itulah kita 32 kita boleh letak je, tapi sebabkan ini 4, so kita kat dalam kita tukar simbol negatif 4. Okay, now kita tak habis lagi ni sebab A tu, macam nak tahu A tu? Macam nak tahu A? Nilai ni berapa? Haras kata samakan dengan kosong. Samakan dengan kosong, kenapa samakan dengan kosong? Sebab dia pintasan. Oh, kira masukkan nilai pintasan dia dalam tu? Mungkin. Okay, nak dapatkan A, kita kena masukkan mana-mana titik atas graf Okay, macam korang pilih 00 boleh, nak pilih 80 pun boleh. So kalau masukkan 00 dalam ni, so 0 sama dengan A, 0 tolak 4 square tambah 32. So ganti mana-mana titik Okay, so 0 sama dengan 4 kali 4, 16. 16A tambah 32. So A equal to berapa tu? Negatif 32 bahagi 16 Negatif 2. Okay, jadi fungsi hx ni tulislah balik. Negatif 2 x tolak 4 square tambah 32. Okay, gantikan mana-mana titik. Awak boleh gantikan 80. Cuba try. Gantikan 80. Maksudnya 0 sama dengan 8 tolak 4 kan? Sorry. X. So 8 tolak 4 square tambah 32 Shift soft X ni. Kan? So dapat negatif 2 Nantilah mana-mana titik. 0 boleh, 8 boleh. Okay, so ini dah. Okay, nombor 14. Y sama dengan x squared tolak px tolak 16 dan y kurang daripada 0 jika negatif 2x kurang daripada q. Cari nilai p dan q. Macam mana tu gambaran dia? Okay, bila dia kata dia ada 2 tau sekarang ni. Y sama dengan yang ini dan Y sama dengan Y kurang daripada ni. Okay, apa maksud dia? Saya panggil orang. Apa benda ni Sai? Okay, Lia ada tak? Lia ada tak? Mana budak-budak ikram ni? Roda? Cikgu, Ya. nak tanya yang 14 ni guna for LC ke? Nombor 14. Ya. Macam mana Sai? Okay. Pertama sebenarnya. Cikgu? Apa sebab pertama? Keluar tak? Sekejap korang. Aduh, tak kunci pintu pula. Pergi main kat depan, main kat depan. Adik pun main kat depan. You dua main kat depan. Bye. Jumpa lagi, kejap lagi. Okay. So bila dia ada y sama x squared tolak ps tolak 16, lepas tu ada y kurang daripada 0, maksudnya apa? Maksudnya? Macam mana Sai? Maksudnya? Saya tak tahu maksud dia apa tapi saya tengok yang negatif 2 lebih kurang daripada x semua benda lah tu. Okay, gini kan macam ni. Kita ada y sama dengan yang ini. Ini adalah y tau. Okay, lepas tu y ni kurang daripada 0. Maksudnya x squared tolak px tolak 16 ni kurang daripada 0. Kan? So kita gabungkanlah dua ni
jadi benda ni. Sekejap. Ni. So ini adalah Y yang saya kotakkan biru ni, Y. Lepas tu dia kata benda tu adalah kurang daripada kosong. So dia macam persamaan serentak sikit lah. Kita gantikan Y tu dengan X squared tolak PX tolak 16 kurang kosong macam ni. Y kurang daripada kosong. So Y tu adalah X squared tolak PX tolak 16. Okay. So dia kata, lepas tu dia kata cari nilai P dan Q. Cari nilai P dan Q. Maksudnya, kita kena tutup pintu pula dah. Tapi sebelum tu macam kita tak tahu pula P ni apa kan? Kalau dia macam ni, bila dia kan idea dia bila kita buat perfaktoran kurang daripada kosong, kita akan dapat X sama apa, lepas tu kita akan lukis graf kan. Lepas tu bila dia senyum, contohnya ini bila dia senyum, ini contohnya alpha beta lah so ini alpha ini beta. So ini adalah dia punya jawapan. Jawapan dia X ni negatif 2, X ni Q. So sekarang ni kita nak cari P. Cari nilai P dan nilai Q tu. So kita cari P dulu. So kita tahu X ni adalah negatif 2 kan? So ini negatif 2 Ini negatif, saya tukar kali lain. Sebabkan kita tahu ini negatif 2, sebab ni jawapan dia kan. Yang ini pula adalah Q, so ini Q. Maksudnya X ni adalah negatif 2, ini adalah Q. So X tambah 2, X tolak Q ini awak boleh ni kembangkan. X squared tambah X squared tambah X squared tolak 2Q kan, tambah 2X tolak sekejap silap jadi X squared lepas tu negatif QX tambah 2X tolak 2Q kan? Kurang daripada kosong. Maksudnya kat sini kita tahu bandingkan je lah. Bandingkan ini dengan ini. So P ni adalah sama dengan Q tambah 2 kan? Negatif 2Q pula sama dengan negatif 16 So Q sama dengan 8. Ini gantikan dalam ni. P sama dengan 10. Betul ke? Salah pula. Bukan negatif kau? Negatif. Sorry. Negatif P sama dengan negatif Q tambah 2. Senang cerita. So negatif P negatif 8 tambah 2. Jadi P sama dengan negatif 6. 6. Boleh tak? Boleh. Ini macam step yang kita biasa buat kan sebenarnya. Sebab saya tengok juga skema, tapi skema ni macam kita tak ada idea kan. Kenapa tiba-tiba nak masukkan negatif 2 tu. Yang ni macam nombor 14 ni yang saya buat ni, yang kita biasa buat. Bila ni kurang daripada kosong, kita akan buat perfaktoran. Kita nak selesaikan X kan. Kita buat perfaktoran, lepas tu kita
Lukis graf, sebabkan dia kurang daripada kosong. So kita lorek dalam. Lorek dalam dia akan ada satu jawapan je. Kalau dia lorek luar, kita akan ada dua jawapan kan? In case kalau X tambah 2, Q tolak 8 lebih besar daripada kosong, kita akan lorek luar ni kan. Lorek luar ni kita akan ada dua jawapan. Satu X kurang daripada negatif 2, lagi satu X lebih besar daripada 8 kan. Ini kes lain contoh lain. Okey. Cikgu, Ya. Ya. mana cikgu dapat negatif P, negatif Q tambah 2 tu? Negatif Q tambah 2. Oh yang ni, bandingkan 1 dengan 2. Saya macam work backward tadi ni atas. Saya macam ni. Saya buat daripada atas tadi ke sini, lepas tu daripada bawah tadi ke sini. So macam bertemu dekat sini. So saya bandingkan. Yang ini. Sekejap. Saya bandingkan yang ini. Tu dengan yang ini. Lepas tu negatif 16 dengan negatif 2Q. Okey. Oh. Okey tak? Nak sebut ni. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain macam ni? Kalau tak faham saya ulang. Ya. Maksudnya cikgu bandingkan yang Q dulu kan? Betul. Bandingkan Q dulu. Okey. Yang bandingkan yang dia punya C dulu kan? Dia punya C dululah, negatif 16 dengan negatif 2Q ni. Okay, saya ulang je lah semula. Kita buat balik teratur sikit. Okay. So macam ni. Okay, kita dengar semula. So kita ada, okay, soalan nak ni. Yang ini lepas tu dengan yang ini. Maksudnya kat sini kita start dengan Y kurang daripada kosong. So Y ni adalah ini. Maksudnya X squared tolak PX ni tolak 16 kurang daripada kosong. Lepas tu dia kata X ni julat dia yang ini. Julat jawapan ni. Okay, biasanya kita daripada sini kan nak dapatkan julat jawapan X ni, apa kita buat? Kita buat perfaktoran. Lepas tu dapat jawapan X, kita akan buat senyum. Sebabkan dia kurang daripada kosong, maksudnya dia bawah. Okay, lepas tu dan dia ada satu jawapan. Satu jawapan iaitu X negatif 2 Q. Maksudnya, okay, tu saya dah gerak daripada bawah, atas ke bawah. Sekarang saya nak gerak daripada bawah pula. Naik atas. Maksudnya jawapan kita ni negatif 2 dengan Q. Kat sini, betul? Okay, X ni adalah 2. Negatif 2. X ni adalah Q. Okay, masukkan dalam bracket X tambah 2, X tolak Q. Lepas tu saya kembangkan. Kembangkan sebab saya nak bertemu kat sini. X squared tolak QX tambah 2X tolak 2Q. Kurang daripada kosong. Okay, maksudnya saya bandingkan ini yang C dia. Okay, yang ni yang dia punya B. Kan Allah mana tadi? Okay, so negatif 2Q sama dengan negatif 16. Okay, lagi satu. Negatif P sama dengan negatif Q tambah 2. Jadi Q sama dengan 8. So negatif 8 tambah 2. Jadi P sama dengan 6. Okey tak? Faham. Kurang je ke yang faham? Yang lain-lain? Faham cikgu. Faham. Faham dah. Alright. Okay, so nombor 15. 15 ni dah lama dah tak keluar. Ini soalan SPP dulu masa mula-mula dia keluar. Okay, dia beri alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan. Okay, cari nilai alfa squared
tambah beta squared dalam sebutan A, B dan C. Ini pun dah lama tak keluar soalan 15 ni. Okay. So idea dia, Cikgu, Hmm? ada orang nak Okey. masuk. Dah. Okay. So kalau awak jumpa benda ni kan, biasanya kan macam soalan cari nilai alfa darab beta ataupun alfa tambah beta kan, hasil tambah punca kan. Kalau alfa darab beta ni awak boleh tahu dia adalah negatif B per A je. Kan sorba kan? Bukan sorry. Alfa tambah beta ini adalah negatif B per A. Ini kan sum of root Okay, lepas tu product of root pula hasil darab punca itu adalah alfa beta sama dengan C per A. Okay, tapi soalan sekarang ni dia nak alfa squared tambah beta squared. Okay, jadi idea dia kita dapat daripada macam ni, alfa tambah beta squared. Idea dia datang daripada situ. Okay, ni cuba kita kembangkan. Alfa squared tambah 2 alfa beta tambah beta squared kan? Okay, so nampak tak soalan ni alfa tambah beta squared ni, ini adalah ini. Tambah lagi aku tambah. Okay, so yang ini pula alfa tambah beta ini negatif B per A. Yang 2 alfa beta pula ini C per A. So kita gantikan dalam persamaan alfa tambah beta negatif B per A squared. Okay, ni alfa squared tambah 2 alfa beta pula adalah C per A tambah beta squared. Okay, jadi kita nak tinggalkan alfa squared tambah beta squared je. Sebab itu yang soalan nak. So negatif B, dah tak negatif lah sebab kuasa 2 kan. So B squared per A squared tolak 2C per A. Itulah jawapan dia. Ataupun kalau kita nak cantikkan lagi, kita letaklah di belah kiri. So B squared per A squared tolak 2C per A. Kalau nak samakan dia, darablah dengan A. So B squared tolak 2AC per A squared. Okay. Seterusnya, bentukkan persamaan kuadratik mempunyai punca-punca alpha squared dan beta squared. Okay, macam nak bentukkan persamaan punca alpha squared dan beta squared ni? So punca-punca dia adalah so punca-punca dia alpha squared, lagi satu punca dia beta squared. Okay, jadi kita carilah SOR dia, tambahkan alpha squared tambah beta squared. Okay, POR dia pula alpha squared beta squared So macam mana nak bentukkan persamaan kuadratik tu? Kita pakai formula kan? X squared tolak SOR X tambah POR kan? Betul tak? Formula dia Jadi X squared tolak alpha squared tambah beta squared X tambah alpha squared beta squared. Kosong. Okay, bila soalan seterusnya ni maksudnya kita kena guna yang sebelumnya. Kita kena guna persamaan yang kita dah buat ni tadi. Okay. So X squared tolak B squared minus 2AC square dengan A squared X tambah dengan, okay, ni alpha, ini adalah apa ni? Alpha beta squared betul tak? Maksudnya mana alpha beta kita tadi? Ni atas ni. Ni. C per A kan? So C per A squared. Sama dengan kosong. Okay. Okay, so sekarang ni bentuk arm dia tak boleh ada pecahan kan? So kita buat macam mana? X squared tolak
B squared tolak 2AC per A squared X. Okey, ini adalah C squared per X, A squared kan? Okay, so kesemua ni kita nak darab dengan A A squared. okay, maksudnya dia akan jadi A squared X squared tolak B squared tambah 2AC. Alamak, tak boleh lah kalau nak kita kena letak X kan. Macam tu tak payah tambah lah. Macam tu tak payah kembang lah. Letaklah bracket ni. X tambah C squared sama dengan kosong. Okay, boleh lah ni. Okay. Kalau soalan skema dia letak ni positif, so boleh lah kalau nak tukar dia kepada positif. Maksudnya dia kena negatif B squared sini tambah 2AC kan? Okay, so ini dia terbalikkan lah. Positif dia kat depan. Itu kalau nak sama dengan skema lah. Okay. 16 dah. Okay, nombor 17. Okay, macam mana nak tukarkan dia punya asas ni? Ingat tak? Kalau kita nak terbalikkan asas dia. Kalau misalnya kata saya ada log AB. Tapi saya nak jadikan dia log BA. Apa nak buat? Ni dia sama dengan 1 per log BA. Asas dengan nombor dia bertukar. Okay, jadi kalau kat sini dua log YX sama dengan 8 per dengan log YX kan? Okay, lepas tu kita tukar tempat, boleh tak? So jadi log YX ni dia jadi kuasa 2. Sebab darab kan? Betul. 2 bawa turun bawah jadi 4 lah. Okay, so log YX ini lain tau. Awak kena hati-hati. Log YX kuasa 2 dia tak sama dengan log YX kuasa 2. Tak sama tau? Ada bracket ni, ada bracket. Faham. Okay, so sama dengan 2. Punca kuasa kan? Okay, soalan nak X. Okay, macam nak X je. Tanduk dia. Jadi Alright. Senang Okay. Tanduk ke tendang ke? Kalau tendang kena higher sikit lah supaya dia naik atas kepala. Okay? Okay. Senangnya. Nombor 18. Okay, ni saya nak bagi orang. Okay, Fawaz ada tak? Adik ke? Ya, okay, sekejap. Okay, masuk, Nira masuk. Okay, nombor 18. Okay, apa step pertama nak buat ni? Kalau ada nombor indeks, ada 3 sebutan. Samakan. Ada 3 sebutan nombor indeks sekarang. Apa ni? Tukar kita kepada 4 ni kan? Betul-betul ni, Fawaz? Tak dengar pun? Hello? Dengar tak? Dengar tak? Saya yang tak dengar awak. Dia tukar apa ni? Samakan ni. Asal dia. Atas dia Empat 2 kan? 2 dengan 4 M tambah 1 tolak 4. Okey.
Lepas tu, Pindah. dia mesti okey, boleh juga pindahkan. Sama. Okey, pindahkan. Tapi biasanya index ni kita tak pindahkan tau. Tapi in case yang ni kita kena pindahkan sebab nanti kita nampak yang kita kena faktorkan. Okey. Soalan indeks macam ni, kita kena pisahkan indeks dia. Kalau ada tambah-tambah macam ni, kalau tak jadi. Mesti pisahkan indeks dia. 4 2M tolak dengan 4M darab 4. Tambah 4 sama dengan 0. Okey. Dah faham, thank you. So daripada sini kan, daripada sini kita kena faktorkan tau. Biasanya lah biasanya soalan indeks kita kena faktorkan. Okey, tapi sebabkan yang ini 4 kuasa 2M. Yang ini 4 kuasa M. Jadi kita tak boleh nak faktorkan 4 kuasa M tu. Nak kat sini tak ada pun 4 kuasa M. Tak ada. So idea dia adalah Allah terpadam semua. Kosong kat sini 4. Idea dia adalah kita kena let Y sama dengan 4 kuasa M. Okay. So bila kita let Y sama dengan 4 kuasa M, dia jadi Y kuasa 2. Tolak dengan 4Y. Tambah dengan 4 sama dengan 0. Okay. Okay, so kat sini faktor dia jenis special sikit lah. Y sama dengan berapa? So kita dapati Y dia sama dengan, dia ada satu je punca kan? Lebih 2 1 negatif 4 2 lagi satu tak ada dah Okay, maksud dia ada satu punca lah. Satu punca ni awak tak payahlah buat ini. Dia macam ni je boleh. Y sama dengan 2. Maksudnya Y tolak 2 kuasa 2. So boleh lah check Y ni kuasa 2 dapat. So ni negatif 4 positif 4 Okay. So tak sampai situ je. Tadi kita dah let dia kan dengan 4 kuasa M. Maksudnya ni 4 kuasa M sama dengan 2 lah. So jadi 2 kuasa 2M sama dengan 2 kuasa 1. So 2M sama dengan 1, M sama dengan 1/2. Soalan indeks biasanya kalau dia ada kuasa macam ni dan dia ada kuasa yang tambah, pertama sekali kita mesti pisahkan. Pisahkan. Okey, yang step kedua mesti kita fikir untuk faktorkan. Faktorkan. Okey, faktorkan yang untuk yang ini adalah soalan nombor 18 ni boleh kata non rutin lah. Soalan rutin dia macam ni. Biasanya 4 kuasa M sama dengan 4. Okey, ini saya tunjuk soalan yang non rutin macamnya. Sorry, nombor 18 ni adalah soalan tak rutin. Soalan rutin biasanya macam ni. 4 kuasa M sama dengan 4M tambah 1 tolak 4. Begini. So, step pertama dia kita mesti pisahkan indeks. Tolak 4. Okay. Step kedua kita kena fikir faktorkan. Okay. So bila faktorkan, contohnya yang ini nak faktorkan 4 kuasa M. So kita kumpulkanlah M dia. Kita kumpulkan. Okay, sama dengan negatif 4. Okay. So kita faktorkan M tu dia jadi 1 tolak 4. Okay, nampak tak? Saya faktorkan ni. Keluar. Jadi tinggal 1 tolak 4. Nampak kan? Saya tak let. Kalau nak let boleh juga.
Kalau nak let y pun boleh juga. Okay, tapi faktorkanlah, yang penting kita faktorkan. So 4M, so negatif 3 sama dengan negatif 4. So 4M sama dengan 43. Okay, so in case ini kita kena pakai log lah. Nak selesaikan M. Okay, ini soalan rutin. Dan step dia macam tu. Step yang pertama, kuasa indeks ni kita pisahkan. Step kedua adalah faktorkan. Okay, untuk soalan yang tak rutin macam nombor 18 ni, ini mesti kena let Y. Mesti kena substitute dengan Y. Sebab kalau tak, awak tak nampak macam nak faktorkan dia. Kalau yang ni kita biasa buat. Ini kita biasa buat, faktorkan ini. Okay. Cikgu. Soalan? Okey tak? Cikgu dengar tak? Dengar. Nak tanya, kan yang merah bawah tu kan? Kan yang 2 kuasa 2M sama dengan 2 kuasa 1 tu. Lepas tu seterusnya dia terus Bandingkan. boleh abaikan ke? Bandingkan je. Bandingkan kuasa. Kenapa? Kalau macam tu kan kenapa yang step merah atas sekali tu tak boleh macam tu cikgu? Sebab ada benda yang kacau. Okey. So ini kan lagi satu perkara penting yang pasal soalan indeks ni. Ini ada 3 sebutan. 1, 2 dan ada melibatkan tolak. Okey. Ada lagi satu jenis soalan indeks. Dia macam ni je. Contohnya kan, dia ada 2 sebutan je. 8 kuasa X sama dengan 1/2 kuasa X tolak 3 macam tu. Punca kuasa macam tu lah. Dia ada 2 sebutan je. Ini sebutan yang ni dengan sebutan yang ni. Okay, untuk yang ni kita tak perlu faktorkan apa-apa. Kita cuma selesaikan je kiri dengan kanan, lepas tu bandingkan terus. Dah dapatkan dia punya, ini contoh tau, contoh soalan tau. Okay, so dah dapatkan 2 kuasa something kat sini sama dengan 2 kuasa something kat sini. Lepas tu awak boleh bandingkan lah atas dia. Okay, in case soalan nombor 18 ni kita ada 3 sebutan. Bila ada 3 sebutan macam ni, itulah step dia. Pisahkan, faktorkan, lepas tu selesaikan. Okay? Terima kasih cikgu. Maksudnya kita dah sampai sini lah Dah sampai sini. So dia dah tinggal 2 sebutan je. Dah tinggal 2 sebutan je, kita dah boleh bandingkan. Okay. Soalan nombor 19, show that tan theta equal to 4/3. Okay, banding ini ikram lah. Tolonglah ada ikram. Amni ada tak? Mira ada kan tadi masuk? Okay, Mira boleh on mic tak? Mira? Boleh tak Mira? On mic. Dia Mira ni. Mus ada tak Mus? Senyap je. Tapi tadi macam ada dengar suara dia. GR Muslim, cepat. Okay Mus. Diberi bahawa sin theta, 2 cos theta dan 2 sin theta adalah 3 sebutan berturut-turut bagi satu jangka matematik. Apa yang dia nak cakap kat sini sebenarnya? Ada ke tak Mus ni? Mus tadi dia PM saya dia pening tau. Dia pening. Migraine tau. Sekolah jawab. Manis, sekolah jawab. Cikgu. Ya.
Amirah dia lost connection sebab tu dia tak dapat buka mic. Oh, okay. Lost connection. Saya nampak kat saya tu. Okay. Manis. Ya kau? Okay. Kalau dia sebut pasal satu sebutan betul-betul satu yang magnetik ni, apa kita nak buat? Ni dah 2 kali dah ni. Yang ketiga kita jumpa. Cari D naik aku mula. Kalau janji aritmetik maksudnya apa? T2. Dia D. Dia D. Tapi ini kan macam soalan trial negeri kita soalan nombor 1. Lepas tu trial Putrajaya soalan nombor 1 kalau tak silap saya lah. Okay, ni adalah soalan ketiga yang kita jumpa sama pattern macam ni. So apa yang kita kena buat adalah T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Okay. So T2 kita adalah 2 cos theta. T1 adalah Sin theta. sin theta. Mus ke tu? Kata tak sihat. Oh tak, tadi mic saya rosak. Cepat dia tu. Sikit ni kita dengar, tak apa. T2 2 cos theta. Okay. So kita nak apa? Tan theta kan? Okay, so macam nak tunjukkan tan theta tu? Kita kena jadikan je sin theta per cos theta. Okay, kita kena tahu yang tan theta ni adalah sin per cos. So kalau kita tak tahu yang ni, kita tak ada idea macam mana nak buat. Okay, so lepas kita tahu tan theta ni adalah sin per cos, kita kena cuba buatkan persamaan ni dapatkan sin theta per cos theta. Okay. Yes. So, macam ni kita kumpulkan lah. Kita kumpulkan 4 cos theta. 4 cos theta. Sin theta. Dengan 3 sin theta. 3 sin theta. Okay. So cos theta kena pergi bawah kan? Yes. Okay, 3 pun kena pergi bawah. Okay, dah dapat. Dengan Allah, nampak tak sihat tu. Aduh. Nombor 19. Okay, semua nombor 19. Okay. 5 soalan. Hasil tambah 5 sebutan pertama. Okay, ni nak panggil orang. Zatul. Okay, Zatul ada kan? Okay. Hasil tambah 5. Mana? Cikgu tak clear. Tak clear apa? Tak. Apa yang tak clear? Cik macam dengar putus-putus. Oh, okay. Izzatul kan ni? Boleh jawab soalan tak? Boleh kot. Okay. So apa nak buat? Masuk guna formula tu. Okay. Okay, sebutkan kat saya. S5 sama dengan 5/2 dalam kurungan 3 darab 5 tambah 1. Okay. So 5/2 15 tambah 1. Okay, soalan B, sebutan kelima. Okay, macam mana sebutan kelima? T5 kan? Formula T5 apa? Ini adalah janjang aritmetik. Ini T5 sama dengan guna formula S. Macam mana nak dapat T5 guna formula S? S5 tolak S4. Betul? S5 tolak S4. Ini kena hafal soalan ni. Tn sama dengan Sn tolak Sn minus 1 Okay. Lepas tu S5 kita dah dapat 40.
S4 kena kira. 26 S4. Okay, S4 26. Okay, so S4 ni sama dengan 4/2, 3, 4 tambah 1 ni. Okay, 40 tolak 14. Okay. Soalan nombor 21. Okay, Haikal ada tak? Haikal? Tak ada. Haikal tak ada. Saya petik je lah nama, boleh tak? Tak bu. Okay, Anissa Haifa? Ada, alright. Okay, Anissa. Okay, kita ada persamaan ini. Satu graf garis lurus diperoleh dengan memperolehkan log Y, okay, melawan X. Okay. Tukarkan persamaan kepada bentuk linear. Okay. Macam nak tukar kepada bentuk linear? Hint dia apa? Kita tengok paksi Okay, Anissa apa nak tulis? Nisa? Paksi Y dia. Paksi Y dia adalah log Y kan? Okay, so log Y sama dengan log 8 kuasa X per H Maksudnya kita ambil log sini, ambil log sini kan? Lepas tu apa nak buat? Log Y sama dengan, ni asas 2, awak tengok ni tau. So ini asas 2, maksudnya kita pun asas 2 lah. Okay, sama dengan sama dengan apa ni? Pisahkan log ni. Kita nak bentuk, kita nak jadikan dia Y sama dengan MX tambah C. Yang mana Y ni adalah log 2Y. Lepas tu X ni adalah X je. So kita nak tengok kecurunan pitasan Y dia apa. So kat sini kita mesti pisahkan dia. Buruk pula lah. Okay, pisahkan dia. Macam ni Isa? Kita guna hukum log. Log M per N sama dengan log N tolak log N kan? Okay. Log 8X, 8 kuasa X tolak log H. Okay. Okay, lepas tu kita masih lagi, kita X ni kita kena kat bawah Yang X kita sekarang dekat atas. So apa nak buat? X tu kena pankan. Okay. So X log 28 tolak log 2H. Okay, so kita punya paksi Y kita adalah log 2Y. Paksi X kita adalah X. Okay, jadi kecurunan kita apa? Log 8. Okay. Log 8 ni kan dia ada nilai tau sebenarnya. 3 ko. Kalau kecilkan lagi boleh ke? Kita kena kecilkan sebab dia macam tak selesai lah kalau kita tak kecilkan. So log bila dalam log tu tak ada huruf, maksudnya kita cuba selesaikan dia. Mana log ni? Ni log 2 8 3. Okay, so log 2Y sama dengan 3X lah. Tolak log 2H. Okay, so Y kita adalah log 2Y. X kita adalah X. Jadi kecurunan kita 3. Pitasan Y kita adalah negatif log 2H. Okay, Nisa, sambung Nisa, cari nilai H. Okay, so H kita kat mana? H kita adalah dekat sini, dekat pitasan Y. Okay, macam mana nak pakai tu?
Negatif log H Sama dengan? 2. 2 Tengok pitasan Y dia kan? Pitasan Y dia ada 2 Okay, so macam nak dapatkan H tu? Log 2H sama dengan negatif 2 Jadi H sama dengan? 2 4. kuasa 2 kuasa? negatif 2. Negatif 2 4 ke? Tak kan? Jadi adalah berapa ni? 1/4. 1/4 kalau tak cukup dia kalkulator 2 kuasa negatif 2 1/4. Okay, so M pula. M kita adalah 3. M mana ni? Aduh, sengaja je dia buat kan huruf pun M juga supaya nak kasih keliru. Okay, so okay, macam dapatkan M tu? Nisa sambung? Buat keturunan. Okay. M tolak 2 bagi 4 tolak 0. Okay, samakan dengan? 3. Okay, samakan dengan 3 ni So M tolak 2, alright, thank you. 12 M sama dengan 14. Okay. Seterusnya nombor 22. Manis, okay, kita try lah manis Okay, nombor 22. Okay, nah. Jika Y sama dengan ini, cari dy per dx. Okay, so kita cari dy per dx dulu. Sekejap, sebelum tu kita simpulkan dulu sebab kalau dalam bentuk macam ni, kita tak boleh nak beza kan. So kita buat dalam bentuk F 1 tambah X squared setengah 1/2. Okay, so sekarang ni kita ada 2 huruf ni. 2 huruf dalam 1/5 ni macam ni. So kita kena guna UV. Okay, macam ni nak guna UV. So ingat tak yang saya punya ni tu? Ini X, yang ni 1 tambah X squared. 1/2 kan, okay. So ini yang saya punya ni UV. So ini U prime, V prime. Kita darab sini dulu. Tambah dengan kita darab ini. Okay. So ini adalah U prime kita 1. Okay, ini V prime kita berapa? 1 yang belah sana. Setengah turun bawah dulu. Kan? Setengah 1 tambah X kuasa 2. Lepas tu? Setengah tambah setengah. Ni ada setengah. 1. Tambah. Sorry. Setengah tolak 1. Apa tu beza datuk kan? Darab tolak kan? Darab tolak. So setengah tolak 1. Setengah tolak 1. Negatif setengah. Okay. Lepas tu jangan lupa kita darab lagi dengan pembezaan yang bahagian dalam kan? 2 X. Okay, 2X. Okay. So cara dia adalah kita dapat dulu, lepas tu kita tambahkan okay, kita darab yang ini. Ini adalah 1 tambah X squared kuasa setengah. Okay, kemudian kita tambah dengan ini darab ini boleh tak saya letak 2X squared gitu. Jadi 2 dengan 2 ni cancel Lepas tu X dengan X ni kita darab X squared. Okay, betul tak? Alright, nampak yo. Ni darab. Okay, lepas tu dengan tak ada per, sorry. Ni UV kan, UV tak ada per. Okay, so
Terusnya cari nilai dy per dx apabila x sama dengan square root 3. Ini awak nak faktorkan ke semua? Macam kan nak faktorkan? Kalau tekan terus boleh dapat ke? Tekan apa? Okey, kalau Masukkan punca kuasa 3. ya, sekejap ni. Macam soalan ni soalan kertas 1 kan? Ya, soalan kertas 1 ni kan bila ni dia dapat jawapan. Okay. So kalau awak masukkan dy per dx mana ni? Korang semua tengok kan? Sebab dia nak nilai. Kalau dia nak nilai senang kita boleh guna calculator. So nak check lah. So kita masukkan function dia. X square root 1 tambah x square ni. Okay, jadi dia nak nilai pembezaan tu kalau x sama dengan berapa? Square root 3. Okay. Itulah jawapan dia. 3.5. Ya? Boleh tak? Terus jawapan. Alright, nampak dia. Dy per dx tu. Okay, so dy per dx ni gantikan x tu dengan 3 lah. Ya, 1 tambah square root 3 square tengah tambah square root 3 square tambah square root 3 square negatif tengah. Okay, awak nak tekan kalkulator yang ni boleh. Awak nak tekan kalkulator pada awal pun boleh. Okay, yang penting kita ada benda ni. Pembezaan ni. Sebab ni soalan dia suruh cari ni dulu. Okay, so jawapan teruslah 3.5. Settle. Okay, nombor 23. Pembezaan lagi. Saya buatlah. Okay, korang tengok pembezaan terhadap X. Okay, bila dalam bentuk macam ni, tips dia adalah kita pisahkan dia dulu. Okay, itulah kita let Y 3 X ni tolak dengan X. 4. Kenapa soalan sudah biasa kan? Dia boleh potong kan rupanya tu, tak boleh kan? Okay, sebabkan square root X ni kan dia macam ni. Square root X ni adalah setengah kuasa setengah. So maksudnya kalau kita ada M per dengan XN, ini kan sama XN tolak N kan. Okay, maksudnya setengah tolak 1 lah. Okay, itu sebablah dia jadi X kuasa negatif setengah. Okay, faham kenapa saya buat macam tu? Okay, so ini belum bezakan lagi. Alright. Kita baru nak bezakan sekarang. Ya Allah. Okay, dy per dx sama dengan 3. Okay, darab tolak Dia tolak dengan negatif 4 darab negatif setengah. Okay, 2 tambah 2. X negatif setengah. Negatif setengah apa? Darab tolak 1 Okay, negatif 3 per 2 Okay. So seterusnya cari nilai bagi tu. Okay, ni apa pula ni? Ambilkan kita simpankan dia 3 per 2 tambah dengan square root X per square. X 19 3 per 2. Ya Allah. Oh, okey, fikam. Sekejap. Dia boleh masukkan Dia macam boleh gantikan dia. Macam kita tak perlu kamilkan pun. Kita gantikan dia. So ada kita nampak kan yang ini 1 per 2 ni kita boleh bawa keluar So jadi 19 3x squared tambah 2 square root x per dengan x squared.
dx. Okay, x squared dengan x squared ni boleh cancel. Yang ini pula dia jadi berapa? Setengah tolak 2 kan? Dia jadi negatif. Jadi tadi sama. Negatif 3/2. Okay. So 1/2 kamikan 3 tambah 2 x kuasa negatif 3/2 dx. Okay. Bila soalan seterusnya ni maksudnya kita kita kena buat apa yang kita dah buat. So kita tahu kita ada y, kita bezakan dapat yang ni. Maksudnya kalau kita kamilkan yang ini, kita akan dapat balik yang ni. Ni. So setengah kita dapat balik 3x tolak 4x negatif setengah. Satu 9. Okay. So gantilah dalam ni. 3 9 tolak 4 9 negatif setengah. Wah panjang pula je cakap. Macam ni kalau kita nak ni masukkan ni setengah. Okay, lepas tu kita ada ni kan. Ini tolak yang ni. Okay, gantikan 3 9 negatif setengah. 9 1 tolak 4 itu negatif setengah. Okay, awak boleh buat 3 macam ni gantikan tu 3 tolak 4x kuasa negatif setengah. Okay, yang ni kita kalkulate masukkan 9. Okay, so ini adalah setengah 77/3. Tolak dulu. Kalkulate lagi, masukkan dia dengan 1. Okay, negatif 1. So setengah darab dengan 77/3 tambah 1. Okay, 40/3. Okay, soalan ni macam tak biasa lah. Sebab ni kalau kita dua boleh lah kita dua boleh lah. Kita satu ni. Okay, ni lagi 2 soalan. Selesaikan 5 tan squared sama dengan 6 squared. Okay, soalan selesaikan. Ni soalan selesaikan. Okay, yang pertama apa? Formula Okay, formula apa nak masukkan ni? Formula pasal 6 squared. Formula sec. Okay, apa tu? 6 squared sama dengan apa? 1 tambah 1 tambah tan squared. Okay, so 5 tan squared x sama dengan 1 tambah, saya gantikan tan squared x tambah 3 tan x. Okay, lepas tu yang kedua adalah faktor. Okay. Ni F yang kedua adalah faktor. So faktor, bila kita aim untuk faktorkan, so kita aim untuk samakan dengan kosong. Okay, so ini 4 tan squared x tolak 3 tan x tolak 1 sama dengan kosong. Okay, so faktorkan dia menu A 2 4 negatif 3 negatif 1 dengan negatif 1. Okay, so kita dapat tan x sama dengan 1 lagi 1 negatif 1/4 Jadi tan x tolak 1 tan x 4 tan x tambah 1. Okay, so check jangan lupa tan x darab 4 tan x 4 tan x squared lagi 1 negatif 1 tambah 1 negatif 1
Okay, so yang step yang ketiga adalah basic angle sudut rujukan. Sudut rujukan lah, apalah BI ni. Sudut rujukan. Sudut rujukan alpha. Okay, so alpha sama dengan shift tan tan 1 45. Okay, yang ini pula sudut rujukan kita tak perlu ambil negatif 1/4. Okay, 14.036. Okay, sudut rujukan kita tak payah ambil negatif. Ini kita ambil perempat lah. Okay, lepas sudut rujukan apa? Sukuan Sukuan sudut. Okay, sukuan. Okay, sukuan untuk ini adalah ASTK. Kalau kita tengok dia adalah positif, maksudnya dekat sini dengan sini. Okay, maksudnya X sama dengan alpha, yang ini pula X sama dengan 180 tambah alpha. Okay, untuk yang belah sini pula kita tengok dia adalah negatif, maksudnya ASTK negatif tan dekat sini dengan dekat sini. So ini 180 tolak alpha, yang ini 360 tolak alpha. Okay. Step yang terakhir adalah sudut. Okay, jadi sudut X yang kita nak. So X sama dengan 45. Untuk yang ini. Okay, lagi satu. 180 tambah 45 berapa? 225. Okay, lagi satu pula X ini. Untuk yang ini 180 tolak 14.04. 165.96, lagi satu 360 tolak 14.04. Ini, yang satu yang ini 219.96. Okay, ni awak hafal ni step ni FF alpha SS Cikgu, bukan yang 360 tolak alfa tu bukan jawapan dia 345.96. Oh, saya tersilap. Tolak 14.4. 40. Dia 14 Okay, 345.96. 345.96. Okay, last. Okay tak yang lain-lain ni? Tak best lah kalau saya ajar je. Okay. Okay ke? Okay. Mak Asyik, Aida, Zikri, 34 orang je. Amal Luqman okay. Torik mana pagi tadi? Torik ada lah. Kat Alam Bazrah. Pagi tadi tak ada pun Torik. Torik. Jawab soalan last ni Torik. Boleh tak? Dalam dia sebalik punya. Apa benda? Torik ada tak tu? Mela jawab nombor 25. Senang je dia. Cepat Torik. Nombor 25. Torik. Dia dah arwah balik tu. 25. Aduh, Torik ni. Kalau kata tengah tidur, pagi-pagi kan masuk pun. Siapa korang nak panggil? Cuba request sekejap.
Soalan Cikgu saya ada. Saya ada cara dengan baik cikgu. siapa? Tak Ha, apa tu Adi Adi boleh tu. ke? Apa kata Iqbal? Enak. Setuju. Okey. Iqbal. Oh, Iqbal. Kau dah dapat lesen belum? Ya cikgu. Kau dah lulus ke belum lesen? Dah. Bila exam? Serius lah? Apa renew? Dah ambil test? Lesen? Dah dapat ke? Dah. Dah lulus? Oh, Lulus. okey. Saya Tahniah. cikgu nak rating saya cikgu. Okey, nombor 25. Cepat. Cari nilai K jika luas kawasan Blorek ialah 13.09. Okey. So, untuk nak cari nilai K ni, kita kena ada idea macam mana nak cari luas kawasan Blorek. Okey, so bagi tahu saya macam kita nak luas kawasan Blorek. Sektor besar atau sektor kecil boleh cikgu? Okey, boleh? Okey. So, ini kita nak guna theta dalam radian ke theta dalam darjah? Kenapa lah? Patutnya radian lah kan sebab okey. So kita tukar dulu radian 75 tukar kepada radian apa? 75 darab yang 180 cikgu. Tak, darab dengan pi dulu. Kan kita ada Pi, Dr. sorry. Dr. Pi maksudnya darjah tukar radian darab pi dulu. Dr. Pi. Ni Dr. Pi. Okay. So 75 darab dengan pi dulu 0.142. Okey. Bagi dengan 180. Okey, so 1.309. Okey, kalau misal katakan korang macam terlupa nak darab 180 dulu ke nak darab dengan pi dulu, korang tahu radian ni nilai dia kecil. 1.3 nilai dia kecil. Dia tak boleh lebih daripada 6 nilai dia. Bukanlah 6 point something Dia tak boleh lebih daripada 2 pi. Dia tak boleh lebih daripada 6.283. Itu nilai 360 darjah. 360 darjah adalah 6.283. So kalau macam kata korang tersilap darab, maksudnya radian korang salah. Okay, so luas kawasan Blorek guna radian. Apa formula dia? J theta. Kita S lah. J theta. Kalau luas apa luas? Setengah Luas. J square theta. Yes. Okay. Allah. Mantap. Dah nak habis pula dah. Tak sabar nak habis banyak. Okay. Okay, so macam mana ni? Iqbal cepat bagi tahu saya apa nak buat. Yang 1/3K. Dia besar. 3K kuasa 2 dengan 1.309. Okey, lepas tu kita nak tolak dengan masa tu 1.2K square. Bukan K square lah. Apa? Bukan K. Bukan K. Ini kita cari yang ni berapa ni? Oh, itu 2K. Betul tak? Maaf Ibu. Betul. Siapa punya suara ni? Siapa punya? Bini Bini on mic. Kepisahan melanda. Okey, dah saya mute kan. Okey, so theta 1.309. 309. Okey. Allah, hari ni sama dengan berapa? 13.09. Tak muat dah. Okey. So sama dengan berapa ni? Setengah. Allah. Boleh tak kita guna ni je? 13.09. Kita shift solve je lah. 13 point
Nampak sama dengan setengah darab 3x. Sorry. 3x squared dengan 1.39 tolak setengah darab dengan 2x kuarter 2 darab 1.309 shift solve. Mantek 2 Ego. 2. Yes. Okey, perimeter kawasan Belorek. Orang lain lah, orang lain. Okey, tolong request sekejap siapa? Ni Okey, Ego. Iqbal. Cikgu nak lelaki kan? Okey, lelaki saya pro. Saya nak Okey, Iqbal request. Zikri dah Ego. Belum. Okey, cantik kata Zikri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, finally. Dapat juga bercakap kan? Betul. Okey, perimeter kawasan Belorek. So kita tahu yang ini kita dah ada 2. Yang ini pun mestilah 2. Okey, jadi CD. Okey, macam nak dapatkan CD? CD. CBK. S sama dengan J theta kan? Nah, CD ni. Ni. Panjang lengkok kan? Ego. Ya, okey. So berapa tu? Jari dia berapa? Jari dia 2K. K tu nanti kan dengan 4 Okey. darab 1.309. Okey, Cun. So jawapannya adalah nombor 1 part 1.309. 5.236. Okey, so kita nak lagi next. AB. AB sama dengan okey, J theta juga. So jari kita berapa? 6. 6. Okey, darab dengan theta 1. 3.9. Okey, so 6 dengan 1.309. 7.854. Okey, so perimeter dia kita tambahkan tu lah 5.236 tambah 7.854 tambah 2 tambah 2. Okey. So itu je lah jawapannya. Okey, habis kan? Nombor 25. Okey, thank you. Jawapan dia apa Ego? Berapa 17.09. Okey. Okey. Kita jumpa esok. Kita sambung